bahwasanya antara kedua zaman, antara Iskandar dengan Zulkarnain, jarak dia alfai sanah, 2000 tahun. 2000 tahun. Macam mana duk kembang sekali macam tu? Kan? Kalau kata Zulkarnain, lupa ke depan. Iskandar, Zulkarnain. Itu. Padahal Zulkarnain lain, Iskandar lain. Billahi kam tastatibbul quru' wa yabra'u juruhul kasiril jari. Dan mengembalikan ia akan haknya. Begitu. Nampak tuan-tuan? Jadi ini tujuan Syekh Dr. Fotoni, dia omel kisah-kisah yang macam ni untuk apa? Untuk supaya raja ni jangan syok, jangan seronok raja, pemerintah. Siapa yang berkuasa jangan rasa apa kebaik. Orang tak boleh buat apa. Ni mesej yang nak disampaikan kepada kita oleh Syekh Dr. Fotoni. Berapa banyak kadang-kadang yang menjadi elok, menjadi baik disebabkan ni ayat-ayat yang macam ni. Di Syekh Dr. Fotoni dah tak ada dah, meninggal dah, tapi jasa dia daripada kitab yang banyak. Yang ni pun sama juga. Ni siapa jadi macam ni? Nampak hang ni bagus sangat, dia kata ni kerana ni aku duk baca sampai berapa kali duk khatam. Ni Syekh Dr. Fotoni ni dia sebut ni terasa sungguh ke hati aku. Nanti bila aku orang angkat saja, maka aku nak jalankan secara adil dan saksama. Aku bimbang, terkesan kan. Jadi bila dia dapat kuasa, maka dia jalankan seperti mana yang ada pada kitab Syekh Dr. Fotoni. Selama itulah Syekh Dr. Fotoni, walaupun dah tak ada dah di atas muka bumi, dia duduk kat perut bumi, sentiasa pahala dia. Kata saham akhirat ni. Saham akhirat. Padahal kitab ni asal dia, kitab berkaitan dengan sembahyang. Nama dia Munyatul Musalli. Musalli tu orang yang sembahyang. Tapi dia umai, dia kata tak berapa nak sedap hati. Kalau duk kira sembahyang, tapi ni sistem keadilan tidak ditegakkan. Apa faedah? Ini daripada apa? Daripada pahaman atau pemikiran Syekh Dr. Fotoni. Betul, kita dah sebut dah dulu, dia satu orang tokoh ulama yang terlibat dengan politik. Berapa ramai tokoh ulama tapi duduk kat pondok, mayang tasbih, puasa, lagi selawat macam tu saja. Dia mau jangan, pasal politik ada dalam Quran. Tapi yang macam mana? Kena mengaji lah. Kena mengaji lah. Ya, sebab itu, kitab-kitab berkaitan dengan politik ni teramat banyak. Teramat banyak. Yang ulama-ulama kita susun. Buka yang tu. Pasal apa? Ini adalah daripada intisari Quran dan juga hadis. Baik, kemudian. Boleh kita kata ini yang terakhir. Iaitu berkaitan dengan Iskandar. Biasa orang kata apa? Iskandar Zulkarnain. Macam tu. Iskandar Zulkarnain. Tapi Iskandar orang lain, Zulkarnain orang lain. Kena hati-hati tu. Kena waspada. Dan adalah Al-Iskandar. Dia buat al terus kat situ. Tak apa kita baca apa yang tertulis kat sini. Dan adalah Al-Iskandar. Maksud Iskandar tu. Berkata ia, okey, mula sekali, siapakah Iskandar itu? Dah saya dah sebut dah. Kebanyakan orang kait nama dia Iskandar Zulkarnain. Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Lagi kalau kita tengok dalam Fathul Bari, ini kenyataan dia. Apa dia? Iskandar orang lain, Zulkarnain orang lain. Dalam suratul Kahfi, ini Zulkarnain, bukan Iskandar. Cerita dalam suratul Kahfi. Begitu, yang buat tembok, begitu kan. Ini bukan Iskandar tu, tapi Zulkarnain. Tapi itulah. Dia dulu lagi, masa saya kecil lagi, lalu duk dengar yang tu.
Iskandar Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. Sampai ada orang buah nama yang tu. Ni baby nama apa? Iskandar Zulkarnain. Oh, dia buah sekalinya tu kan. Baik. Sama sekali. Iskandar tu dia bukan Islam. Zulkarnain Muslim. Ni fakta dia. Ni cerita Iskandar dululah. Yang mula kata Iskandar. Kan? Iskandar dulu. Bukan Iskandar lah ni. Kawan saya pun ada nama Iskandar. Buka pondok. Mampu kalau kata kapiak ada. Dia tahu habis saya nanya. Oh, dulu rapat-rapat. Rupa hang jojoh hang kata aku kapiak. Bukan hang. Bukan kawan tu. Ni cerita yang mereka duk kata Iskandar Zulkarnain dulu cerita ni. Kan? Maka kita buat satu kesimpulan daripada hujah-hujah ulama ni, macam mana boleh nak serupa Iskandar Zulkarnain sedangkan Iskandar itu dia bukan Muslim. Zulkarnain Muslim. Satu. Yang kedua, Imam Ibn Katsir sendiri dia sebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pada jilid 1 halaman 8, dia kata apa dia? Dia kata annahu baina zamanaihima, bahwasanya antara kedua zaman, antara Iskandar dengan Zulkarnain, jarak dia alfai sanah, 2000 tahun. 2000 tahun. Macam mana duk kembang sekali macam tu? Kalau kata Zulkarnain, lupa ke depan. Iskandar, Zulkarnain. Itu. Padahal Zulkarnain lain, Iskandar lain. Okey. Jarak tu 2000 tahun. 2000 tahun. Kemudian Iskandar ini dia daripada bangsa Yunani. Yunani belah Rom tu. Sedangkan Zulkarnain bangsa Arab. Nak kata satu individu yang sama, kok mana? Iskandar itu kalau hampa tahu sungguh-sungguh hampa mengajilah. Orang dapatlah bukti dia. Dia ni bukan orang Arab, dia Yunani. Yang ni pula Arab. Dan satu lagi pula bahawasanya Zulkarnain itu hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan Iskandar dia adalah zaman Nabi Isa. Ni satu duduk pada zaman Nabi Ibrahim. Siapa dia ni? Zulkarnain ni. Dan ada juga riwayat yang menyatakan Nabi Ibrahim ajak Zulkarnain, jom kita pergi Mekah, kita tawaf Baitullah. Dia ada kisah dia kat situ. Jadi kerana itu Imam Ibn Hajar dia kata apa dekat Fathul Bari, dia kata Iskandar al-Yunani, nampak Yunani kana qariban min zamani Isa alaihi salam. Dia adalah hampir kepada zaman Nabi Isa. Daripada Iskandar al-Yunani, dia tulis kat belakang tu al-Yunani. Bukan Iskandar Zulkarnain, Iskandar al-Yunani, orang Yunani. Wa baina zamani Ibrahim wa Isa aksara min alfai sanah. Sedangkan jarak antara Nabi Ibrahim, siapa Ibrahim? Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa lebih daripada jarak, lebih daripada 2000 tahun. Jadi kenyataan jarak 2000 tahun tu Ibn Katsir dengan Ibn Hajar serupa. Kenyataan dia serupa. Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 1 sehingga 15. Baik, jadi kita nak jelas kat sini Iskandar tu bukan Iskandar Zulkarnain. Cumanya menjadi suatu masalah di sini. Kalau kata Iskandar ni dia adalah Yunani dan dia bukan Muslim, dia bukan Muslim, Arab pun tak. Tapi nasihat dia macam orang Islam. Tu macam mana pula? Jawab dia, wallahu ta'ala a'lam. Syekh Fatani dia tulis, kita baca. Cuma nama tu kita perjelas
Hakikat kenyataan di sini Allah saja yang tahu. Ataupun yang dia nak masukkan sini Zulkarnain, dia buang dah Iskandar tu, buah kata Zulkarnain. Zulkarnain berkata, nampak macam sedap lah sikit kan. Tapi di sini kata apa? Adalah Iskandar berkata, hai hamba Allah, bahawasanya Tuhan kamu Allah yang tiada Tuhan hanya Ia, telah menolongkan Nuh kemudian daripada beberapa masa, dan yang menurunkan hujan akan minuman kamu tatkala berkehendak kamu kepadanya, dan kepadanya tempat kembali tatkala kekuruhan. Demi Allah, tiada sampai akan daku bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan suatu, melainkan akan kasih akan dia. Maka melainkan aku kasih akan dia. Dan aku kerjakan dia hingga sampai kepada ajalku. Dan tiada suatu yang dibencinya, melainkan aku benci akan dia. Siapa yang kata? Di sini kata Iskandar. Kan? Iskandar kata apa dia? Dia kata Allah Ta'ala suruh melakukan keadilan. Aku akan tegakkan keadilan itu selama mana masih ada ajalku. Dan tiada suatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, melainkan aku pun benci sama. Ini cerita tentang Iskandar, dia sebut dalam satu ceramah dia, atau dalam suatu ucapan dia. Dan aku jauh akan dia hingga sampai kepada ajalku. Maksudnya selama hayat aku. Suatu yang Allah benci, aku pun akan benci sampai habis umur. Suatu yang Allah Ta'ala suka, aku suka sampai habis umur aku. Dia pertahankan hukum Allah. Dan sebenarnya telah dikhabarkan akan daku bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan adil pada hambanya. Allah suka kepada keadilan. Dan benci ia akan kezaliman. Setengah akan setengah yang lain, maka binasalah bagi orang yang zalim daripada engkau. Dan keras aku, dan barang siapa yang ada daripada orang yang aku besarkan, maka hendaklah ia duduk bertelekkan dalam majlis aku. Maksudnya apa dia? Maksud kalau orang yang berani melakukan kezaliman, dia akan rasa hukuman aku. Sebab apa? Sebab Allah suka keadilan, aku pertahankan keadilan sampai habis umur. Berani kalau buat zalim, tunggulah hukuman aku. Keras aku, maksudnya hukuman dia. Siapa pula yang berlaku adil, sila mai majlis aku, duduk sebelah aku. Oh, dia nak ra'i lah. Dia suka. Pasal apa? Dia habaq dulu dah. Dia kata, Allah suka apa? Aku suka sampai habis umur aku. Allah benci apa? Aku benci juga yang tu sampai habis umur aku. Allah suka keadilan, aku pertahan keadilan sampai habis umur aku. Siapa buat khianat, siapa buat zalim, tunggu kemarahan aku, kemurkaan aku, hukuman aku. Aku akan hukum. Tapi kalau siapa yang buat baik, penuh dengan keadilan, sila mai majlis aku. Duduklah tepi aku. Bertelakkan dalam majlis aku, maksudnya duduk di tepi dia. Betapa kehendaknya buat macam rumah sendiri. Dia macam tu. Mailah istana aku. Mailah di tempat aku. Buat macam rumah sendiri. Tu bahasa kita lah kan macam tu lah. Kan? So dia kata, betapa kehendaknya bebas. Mailah. Rasa nak pergi ke dapur, sila pergi. Nak cari bilik air, pergilah. Lilau lah dalam. Pasal apa? Rumah aku, rumah hang juga. Pasal apa? Pasal aku suka keadilan, hang pun buat. Mailah rumah aku, buat je rumah sendiri. Gitu. Tu bahasa kita kan. Dan dicitanya, atasku apa kehendaknya. Minta apa pun, aku akan tunaikan. Minta apa pun. Tapi orang yang baik ni, dia tak minta yang mampu-mampu. Kan? Habis sangat dia kata apa dah? Dia kata, kalau ada orang yang layak lagi nak ganti saya lepas jawatan. Orang baik macam tu ucapan dia. Kan? Pasal ni orang baik. Orang baik ni dia bukan mau jawatan. Dia tak mau jawatan. Tapi yang duk berebut ni, duk lobby pergi cari bomo pula. Kan? Sentiasa duk menang. Padahal dia tak larat nak buat apa dah. Duk kira menang lagi. Yang tu tak boleh. Kan?
Ini bukan orang baik. Orang baik ni pertama dia akan mau jawatan. Serupanya kita dah sebut dah baru ni. Omar Abdul Aziz. Dia akan mau jawatan. Tapi takdir Allah Ta'ala. Kan? Apabila Abdul Malik bin Marwan wafat, anak dia Al-Walid naik. Duk tak lama Sulaiman adik dia naik. Sulaiman kata, hang lebih berhak. Wahai Omar, hang lebih berhak daripada aku. Serah Sulaiman, serah jawatan itu kepada Omar Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz sedih, menangis, sebab dia kata, aku tak sanggup. Ini contoh kan, yang ada dalam kamus hidup mereka-mereka yang berjaya dunia akhirat ni. Itulah kita nak ikut contoh-contoh mereka ni. Minta lah apa saja. Akhir dia kata apa, tak minta apa saja. Ni mai kat sini pun dah besar rahmat dah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak. Begitulah. Orang baik kan nak minta apa-apa. Maka tiada aku menyalahi akan citanya. Aku tak akan reject permintaan dia. Minta apa pun aku akan tunaikan. Bermula Allah Ta'ala yang membalaskan akan tiap-tiap seorang akan perbuatannya. Bahkan aku sakat boleh mana bagi, aku bagilah. Allah Ta'ala banyak lagi kurnia dia. Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu. Yang penting, sokong aku. Aku nak tegakkan keadilan. Apa-apa sama tegakkan keadilan. Kita pertahan sampai habis umur kita. Dan kata Walid. Ini cerita Walid pula. Takat tu kita berhenti dulu. Dasar kita dah sebut dah nama dia. Siapa dia? Al-Walid bin Abdul Malik. Dia ganti ayah dia Abdul Malik bin Marwan. Ni cerita tentang anak dia pula, Al-Walid. Dari sini hanya dia kata apa dia? Walid. Siapa dia Walid ni? Al-Walid bin Abdul Malik. Begitu. Baik, insyaAllah nanti kita akan sebut tentang Al-Walid bin Abdul Malik. Ada satu lagi, Walid bin Mus'ab. Siapa dia tu? Agak-agak Walid bin Mus'ab. Siapa boleh jawab? Walid bin Abdul Malik, tak sah. Tak ada sebut dah. Kan? Khalifah Bani Al-Umawi. Ni Walid bin Mus'ab. Dia adalah Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Fir'aun lah Ustaz. Fir'aun istilah kepada Raja Mesir dulu. Kisra, Kaisar. Kisra, Parsi. Kaisar, Raja Rom. Bukan nama orang tu Kisra. Kisra adalah jenama. Senang kita kata jenama lah. Jenama bagi yang memerintah Parsi. Kisra, sekian-sekian nama dia. Kisra, sekian-sekian nama dia. Kaisar, belah Rom. Di Mesir, Fir'aun. Kalau dalam bahasa barat dia kata Ramses II. Fir'aun lah. Arab dia ada nama dia. Apa dia? Walid bin Mus'ab. Weh, Fir'aun ni orang Arab. Begitu kan. Walid nama dia. Tapi Walid bin Mus'ab. InsyaAllah setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Silap kurang saya kita tangguh dengan tasbih kafar.